Kalau tertarik, jangan tertarik saja, kenalah duduk sebangku. Kenalah duduk sebangku. Kemudian kita ajak berkawan. Kita ajak berkawan. Setiap kali makan, saya lah kena keluar duit. Ini dulu ya, bukan nak mengungkit. Ini cara saya. Kalau nak pergi ke college, saya tumpang mereka. Balik, saya hantar mereka ke pintu rumah. Ini cara saya. Ya, saya pernah ada dalam satu majlis begini. Apabila sekali saya menjadi, semasa saya student ya, saya lah satu-satunya pelajar bukan Islam yang menghadiri majlis yang besar begini. Kemudian majlis itu dihadiri oleh seorang menteri, timbalan menteri yang baru dilantik menjadi menteri dalam negeri, bekas timbalan naib chancellor UKM, sekarang dah jadi arwah dalam politik, asal daripada Terengganu. Ya, semasa beliau memberi satu ucapan tentang penerapan nilai-nilai Islam kepada pelajar-pelajar di Universiti Utara Malaysia, saya lah satu-satunya pelajar yang pergi ke depan bertanya soalan kepada dia dalam sesi soal jawab. Antara soalan yang ditanya, bolehkah seorang yang beragama Hindu menganjurkan program-program khas untuk kaki tangan beragama Hindu di pejabat-pejabat? Kalau di pejabat-pejabat biasanya kita ada waktu zuhur, kita ada program-program kuliah zuhur. Bolehkah yang beragama Hindu buat program-program sedemikian? Ya, saya mendapat tepukan yang gemuruh, bukan kerana soalan, kerana memberanikan diri bertanya soalan. Ya, jawapan ni saya berpuas hati dengan jawapan itu. Kemudian soalan kedua saya tanya, bolehkah seorang yang beragama bukan Islam memberi salam kepada seorang yang beragama Islam? Belum habis jawapan diberi oleh tuan penceramah, tuan pengurusi majlis mencecah. Dia kata, boleh engkau potonglah dulu, dia kata. Ya. Memang jawapan yang sangat mengusik, ya, jawapan yang sangat mengusik, tetapi satu jawapan yang telah mengundang satu kemarahan dalam diri saya, satu kehinaan dalam diri saya. Saya terasa seolah-olah saya diperbodohkan di halayak begitu ramai pelajar-pelajar Muslim yang hadir oleh semua pensyarah-pensyarah. Ya, inilah situasi yang berlaku, sedang berlaku. Insya-Allah kita tak nak berlaku di masa akan datang di negara kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggerakkan tok moyang saya yang berasal daripada India untuk datang ke Malaysia. Saya adalah generasi yang keempat. Malaysia satu masa dahulu dikenali sebagai tanah Melayu. Ya, tanah yang diduduki oleh orang Melayu. Bukan orang Melayu minta saya datang atau keluarga tok moyang saya datang ke negara. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggerakkan mereka datang ke negara ini. Di Malaysia mempunyai lebih kurang 7% penduduk orang-orang yang berbangsa India. Ya, daripada 7% ini, hampir 90% mereka adalah beragama Hindu, termasuklah saya. Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan saya dan keluarga saya dan kawan-kawan saya yang berasal daripada negeri China ke negara ini, yang dahulunya semuanya Islam belaka? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala sia-sia mendatangkan kami ke sini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan lebih kurang maksudnya, adakah kamu orang-orang yang beriman sehingga kamu diuji? Kamu benar-benar beriman? Adakah Islam yang disampaikan kepada kita melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Islam yang harus kita simpan dalam kocek kita sahaja? Ya, tidak sia-sialah Allah hantar kami ke sini. Tujuannya supaya kami diislamkan, didakwa oleh umat-umat Islam di sini. Itu adalah kerja dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang sekalian yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hari ini. Sekiranya kita gagal dalam membuat kerja ini, maka akan adalah banyak bekas-bekas Muhammad Fitri di luar yang membuat kerja-kerja yang menghancurkan umat Islam pada hari ini. Ramai pelajar-pelajar di IPT, Pusat Pengajian Tinggi, pekerja-pekerja kilang, pekerja-pekerja di bandar, ya, yang diselewengkan akidah mereka. Kami tak suruh mereka masuk tinggalkan agama Islam, dah. Kami tak kata gelarkanlah diri kamu agama Hindu, dah. Kami hanya kata ikutlah cara hidup kami. Apa cara hidup kami? Kita pun kata, saya pun dahulu ni percaya dan yakin Tuhan itu satu.
Sehingga 28 tahun dalam hidup saya pergi sembahyang di kuil, ada berhala, ada patungnya. Saya minta ke patung itu, oh Tuhanku, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. 28 tahun. Pada siapa? Di patung-patung. Ya, patung Ganesha, patung Subramaniam dia, patung Lakshmi, Saraswati, beratus nama. Tuan nanti pening nanti. Ya. Saya minta benda yang hak kepada tempat yang salah. Kenapa? Adakah tuan-tuan dan puan-puan di sini datang menegur saya? Hai Muhammad Fitri, hang minta benda yang betul, tempat ni salah. Ini bukan tempat ni? Tidak. Takdirkan saya mati dalam keadaan saya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah. Saya akan mendakwa semua tuan-tuan dan puan-puan di sini hari ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya dihantar, keluarga saya, tok moyang saya dihantar dari India pergi ke Malaysia. Di Malaysia negara Islam, diiktiraf oleh dunia sebagai negara Islam yang moden, tetapi umat Islam di sana gagal menyampaikan Islam kepada saya. Ya Allah, menggelarkan diri mereka hari ini masuk ke dalam syurga. Ya Allah, bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya yang mendakwa. Alhamdulillah saya dah Islam hari ini. Ramai lagi masyarakat yang bukan Islam di luar sana, ya, yang masih tertanya-tanya, masih mencari-cari. Ya, saya seorang tak boleh nak jumpa semua. Tak dan nak jumpa. Ustaz-ustaz kita yang belakang, yang duduk depan belakang ni pun tak dan nak jumpa semua. Ya. Kerja siapa? Kerja kita. Apa kerja kita? Kerja kita menyampaikan dakwah. Apa dakwah kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Susah. Apa susah ni nak menyampaikan? Malah anak-anak buah saya yang bukan beragama Islam, yang kecil-kecil di rumah, semua dah mengatakan, pakcik saya nak masuk Islam, pakcik saya nak masuk Islam. Saya kata diam. Kalau mak kamu dengar kena tampar, saya kata. Diam-diam, belajar dulu bahasa Islam. Dah besar nanti masuklah Islam, saya kata. Yalah, umur semua 12 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Satu hari bila saya balik ke rumah ziarah mak saya, masing-masing menyanyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya kata, mana hang belajar? Kat radio tiap-tiap hari ada. Pagi ada, tengah hari ada, naik bas ada, masuk tandas ada, semua tempat lagu ni je lah pakcik, dia kata. Radio. Berapa lama? Sebulan? 2? 6 bulan? Tiba-tiba lepas sekali saya balik, masing-masing dah tukar lagu. Kuch kuch hota hai. Ini kerja siapa tuan? Kerja siapa? Kerja kita. Ya, kita. Ini negara kita. Siaran media yang ada di negara kita, kepunyaan kita. Pemiliknya bukan orang kafir, orang Islam belaka. Tetapi di manakah kepekaan mereka terhadap mendakwakan Islam? Malah lagu itu boleh menarik manusia minat kepada Islam. Tetapi hati-hati umat Islam yang telah membatu, lebih keras daripada batu ini, tidak mau menyampaikan Islam kepada yang bukan Islam. Malah mereka takut. Ya, saya mengulangi apa yang saya kata dalam satu konvensyen di Universiti Malaya. Umat Islam di Malaysia ini, bukan semua, sebahagian mungkin, takut semua manusia yang bergelar bukan Islam di Malaysia akan memeluk agama Islam. Tanya diri tuan-tuan pada pagi yang mulia ini. Adakah tuan-tuan dan puan-puan di sini sedia untuk menerima kalau ditakdirkan esok semua umat bukan Islam di negara Malaysia berkumpul di Padang Dataran Merdeka di Kuala Lumpur sama-sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa jawapan kita? Alhamdulillah. Bila saya memeluk agama Islam, saya menjadi seorang pengurus pada waktu itu di Malayan Banking. Ya, bukan saja saya bekerja dengan manusia, saya bekerja dengan jin dan syaitan. Ya, jin Islam, bukan jin Samsudin. Apa yang saya sebut sebagai jin? Akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam, kawan-kawan saya di Malayan Banking itu lebih buruk daripada, maaf, binatang. Lebih buruk. Mereka minum, walaupun bergelarkan diri mereka sebagai umat Islam, mereka minum arak. Ya, tak segan-segan minum arak. Walaupun saya seorang yang bukan agama Islam, saya tak minum arak. Ya, mereka berfoya-foya dengan perempuan, zina. Minta maaf. Ya, seolah-olah macam tak ada benda. Saya merasa malu nak kata yang ni kawan saya. Walaupun saya bukan beragama Islam, malu. Walaupun dalam masa itu dah ada ciri-ciri dalam diri saya yang mengatakan ada sesuatu